Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku walau hidupmu tumpah ruahkan kering ke jasa. Hello. Ustaz mute. Tak dengar Ustaz. Ustaz tak dengar. Okay, Ustaz tu tutup mic. Okay, dengar kan? Yang nama samaran dekat telefon boleh tulis nama tak? Ombak Gamers, Farah Al-Zahari, Nurlela Sariman, Kasih Nur Infirah. Yang tu Nurlela Sariman siapa dia? Nama pelajar Kalau yang boleh Pak Faris. Kalau
Ombak gamers. Faris Haikal. Ombak gamers ni Faris Haikal Ya, ada Faris Haikal, ada ombak gamers ni. Siapa ni? Faris Haikal, Faris Haikal. Faris Haikal. Satu merah. Okey, Faris Haikal. Faris Haikal. Ya, Ustaz tengah ambil nama dulu. Mirza Fakib Nurlela Sariman. Enam. Kasih Nur Insirah. Tujuh. Okey. Farah Azhari. Saya Takif. Okey, terima kasih Takif. Farah Azhari. Mirza, okey. Nurlela Syariman. Nurlela Syariman. Siapa Nurlela Syariman? Pelajarnya Nurlela Syariman. Nanti type dekat mesej Nurlela Syariman. Okay. Jadi hari ini kita nak masuk terus pembelajaran. Kan, terus pembelajaran. Hari ini kita nak masuk tajuk muka pelajaran yang ke-8. Buku teks ada tak? Kalau tak ada buku teks tak apa. Ustaz boleh keluarkan buku teks kat sini. Okey, nampak kan buku teks? Okey, semua nampak buku teks dekat situ. Okey, ni buku teks. Siapa yang tadi tu? Yang hidupkan mic tu bolehlah tutup. Muhammad Saleh, Sami Fazari Miskan, Nurlela Syariman, Isra Mas Putra. Okey, ada kita seorang. Putra Muhammad. Okey, 9 orang daripada 22 orang. Daripada 20, kelas kita ada 24 silap. 9 orang daripada 24 orang yang datang hari ni. Okey. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak belajar tajuk seterusnya. Tajuk yang ke-8, sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi dugaan kehidupan. Dalam ayat ni, tajuk ni ialah tajuk ayat kefahaman. Tajuk ayat kefahaman. Jangan nak jatuh ni. Okey. Dia kata pertama sekali, baca ayat dan terjemahannya. Jadi ayat kefahaman surah Al-Baqarah, ayat surah yang kedua dekat sini, surah yang kedua, Ustaz tunjuk ni, ayat 155 dan 156. Jadi kita nak belajar tentang ayat ni lah hari ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Okay, jadi dua ayat yang ini kita nak belajar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami pasti
akan mencukupi. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, gini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Kami akan menguji kamu dengan sesuatu seperti khauf. Khauf ni iaitu takut. Wal ju' bermaksud lapar. Wa naqsim min amwal. Kurang harta benda. Wa naqsim min amwal. Kekurangan harta. Wal anfusi was samarat. Kehilangan jiwa. Was samarat. Kehilangan tanam-tanaman, buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Yang ini yang pertama. Jadi ayat yang pertama ni Allah SWT pasti akan menguji manusia dalam beberapa keadaan. Yang pertama keadaan dia takut. Biasalah manusia mesti ada ketakutan. Banyak benda manusia takut. Pertama takut apa? Takut gelap. Ada orang takut gelap. Yang kedua ada orang takut hantu. Takut hantu kan. Yang ketiga ada orang takut apa? Takut tinggi. Ada orang takut. Banyaklah takut ni. Ini ujian. Takut tu adalah sebagai satu uji. Yang kedua walju'. Lapar. Lapar dan dahaga. Maksudnya musim kemarau. Orang dalam keadaan lapar. Ataupun puasa. Puasa memanglah lapar puasa. Tapi dikira sebagai ujian juga. Wa naqsim min amwal. Hilang harta benda. Kemusnahan harta benda. Seperti berlakunya banjir. Berlakunya ribut taufan. Kecurian. Kebakaran. Itu sebagai satu ujian. Wal anfus. Dan kehilangan jiwa. Berlaku kematian. Kematian pun juga satu dugaan. Kan? Kematian juga merupakan satu dugaan, satu musibah yang berlaku kepada manusia. Yang ketiga, wassamarat. Kan, dekat sini. Yang seterusnya, wassamarat. Kehilangan tanam-tanaman buah-buahan. Dia tanam dalam kebun, tanam pokok, tanam sebagainya. Tanamannya tak menjadi, pokoknya, buahnya tak menjadi. Itu juga sebagai dugaan yang Allah berikan kepada manusia. Wabasiris sabirin, dan bersyukurlah kepada orang-orang dan datangkanlah berita gembira. Maksudnya apabila manusia yang Allah uji ni dia sabar, maka Allah kata bergembiralah orang-orang yang sabar. Okey. Allazina iza asabatuhum musibatun, dan apabila orang-orang yang dikenakan musibah ni kan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia menyebut sesungguhnya daripada Allah kami datang dan kepadanya lah kami kembali. Inilah, iaitu orang-orang yang apabila dijumpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah SWT dan kepada Allah SWT juga kami kembali. Inilah maksudnya apa-apa yang kita dapat daripada musibah yang kita dapat, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasa dalam kematian lah orang sebut dengan berita siapa yang mati. Mak dia mati ke, mak kita meninggal ke, saudara kita meninggal ke. Jadi kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikenali sebagai istifja'. Ungkapan ini diungkapkan ketika seseorang dijumpa musibah seperti kesusahan, kesakitan dan kematian. Okey. Jadi tugas yang pertama kat sini selepas ni, boleh tak yang hadir ni rakam dia punya bacaan surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan WhatsApp kita Ustaz. Bacaan je. Dia baca WhatsApp personal lah. Adakah dalam kelas tu ada Ustaz join? Baca ayat ni.
Baca ayat ni kemudian rakam sebab siapa yang dah baca dan rakam dia send dekat ustaz, nanti ustaz akan catat rekod dekat DVD. Siapa yang belum buat, nanti dia naik sekolah ustaz buat semulalah bacaan ni. Okey. Bacaan ayat ni lah. Baca dan faham. Baca dan faham. Ujian merupakan sunnatullah yang berlaku kepada manusia. Ujian boleh datang sama ada dalam bentuk perintah dan larangan, perkara yang halal dan haram, kesihatan dan kesakitan, kemewahan dan kemiskinan, ataupun hidayah dan kesesatan. Itu juga merupakan sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini nak menunjukkan bahawa semua yang ada, yang kita dapat, sama ada hidayah, kesesatan, kaya, miskin, kan? Kaya, miskin, senang, susah, perintah atau larangan, perintah Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, itu juga merupakan sebagai satu ujian kepada manusia. Maksudnya siapa yang boleh mengikut perintah dan larangan Allah, maka dia digulung sebagai orang yang mendapat ujian. Maksudnya macam kita lah. Macam kita ikut ke tak ikut, itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat tersebut ada 5, kat sini ada 5 apa yang Allah perintahkan, apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama, perasaan takut. Allah campakkan dalam diri manusia perasaan takut. Yang kedua, kelaparan dan kebuluran. Yang ketiga, kehilangan harta benda. Yang keempat, kematian orang yang disayangi. Dan yang kelima, kekurangan hasil tanaman. Jadi dalam ayat tu ada 5 perkara yang Allah turunkan dalam ayat tu untuk kita fikirkan ataupun kita renungkan bahawa musibah yang Allah berikan ada 5 dalam ayat tersebut. Okey. Siapa ada pertanyaan? Boleh masa dalam live ni, siapa ada pertanyaan ke, ada soalan setakat ni, boleh tulis dekat ruangan mesej kat situ. Boleh tulis dekat ruangan mesej. Nanti Ustaz akan baca dan Ustaz akan tengoklah apa yang pertanyaan yang kamu nak tanya. Tadi Ustaz dah bagi satu tugasan, kan? Habis je kelas ni, baca ayat 100, baca ayat ni lah. Baca ayat 100, 155, 156. Baca ayat 155 dan 156. Baca rekod ataupun dekat WhatsApp personal Ustaz tu, kamu hantar je suara kamu. Akan hantar je suara kamu, baca situ. Okey, jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian-ujian kepada manusia, kat sini cara memberi ujian 1, 2, 3, 4, 5, dan kita perlu sabar cara menghadapi musibah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-Nya untuk menilai hati keimanan, untuk menilai tahap keimanan mereka. Sesiapa yang bersabar akan memperoleh pahala. Sikap orang yang beriman ketika berhadapan dengan musibah tidak mengeluh apatah lagi berputus asa. Antara cara yang boleh dilakukan ketika menghadapi musibah termasuklah, ada berapa kat sini? Ada 5 cara menghadapi musibah yang diterangkan dekat situ. Ada 5 cara. Okey. Yang pertama sekali, yakin dengan sepenuh hati
bahawa musibah yang dihadapi ialah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin dan tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Contohnya musibah apa? Kita kehilangan saudara kita, adik-beradik kita kan. Adik-beradik kita dah meninggal, Allah jemput terlebih awal. Tak bolehlah kita nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena terima dengan yakin bahawa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain musibah yang datang, kehilangan harta benda. Contohnya aksiden, kereta rosak ataupun contohnya rumah terbakar. Tak bolehlah kita nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ditentukan oleh Subhanahu Wa Taala dan kita yakin ini adalah ketentuan Allah dan kita perlu sabar menghadapi ketentuan tersebut. Itu adalah sifat orang yang beriman. Okey. Ustaz ingat ada suatu masa dulu dalam tahun 90-an lah. Makan tahun 90-an dekat Kelantan ada cerita orang yang tanam tembakau. Tanam tembakau. Kemudian Allah datangkan musibah dengan tanaman tembakau itu dilanda banjir. Kan semua tanaman dia rosak. Lalu dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kenapa Allah Taala beri aku ujian, kan? Mana keadilan yang Allah berikan kepada aku? Aku dah usaha sungguh-sungguh. Allah datangkan bala, Allah datangkan musibah dan mereka tak sabar. Lalu dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak tunjuklah keimanan kita sama ada yakin ataupun tidak. Kalau mencabar Allah Subhanahu Wa Taala tu, maksudnya keimanan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dah tak ada lah. Okey, nombor satu tu keyakinan dengan sepenuh hati dah tak ada. Okey, nombor dua. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Maksudnya apa-apa yang Allah berikan mesti ada hikmah. Itu pun kena yakin. Hikmah ni maksudnya ada kebaikan lah di sebalik ujian tersebut. Manalah tahu, kan? Manalah tahu contohnya kereta kita accident, Allah nak datangkan kereta yang baru kepada kita. Tapi kena sabarlah, kunci dia orang yang ditimpa musibah haruslah bersabar. Okey. Nombor satu. Yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditimpa musibah, kita kena sabar dan kesabaran kita itu kita harap Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kerana kita bersabar. Yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadah seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan berzikir. Yang kelima, yakin dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma rjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kepada Allah aku datang dan kepadanya kami kembali. Allahumma jurni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Allahumma jurni fi musibati, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li, dan tukarkanlah, berikanlah ganti, tukarkanlah kepadaku yang lebih baik daripada yang terdahulu. Lebih baik yang kepadaku yang lebih baik dan daripadanya. Maksudnya kita doa kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, berilah pahala di atas musibah yang Kau berikan dan gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang telah Engkau ambil. Itu doa Rasulullah. Maksudnya kalau kita hilang slipper ke masjid, kita doalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Tuhanku, dengan musibah ini Kau datangkanlah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku hilang. Manalah tahu kita hilang slipper yang RM12, kan? RM12, slipper yang RM12 kita hilang. Minggu depannya mak kita nak belikan kita slipper Adidas dekat Al-Ihsan. Contohlah.
Jadi dekat situ Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang kita hilang. Jadi contoh hilang selipar tu pun satu musibah juga. Jadi Allah ganti yang lebih baik, mak kita belikan kita selipar baru. Contoh dekat situ. Habis dah start sampai sini je. Okey, yang terakhir sekali. Ini yang terakhir sekali. Tadi kita dah tengok ayat Al-Quran. Yang kedua, terjemahan. Yang tiga, apa musibah yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, macam mana cara seorang yang bertakwa itu menghadapi musibah. Dan yang kelima, hikmah. Ada 6 kat sini. Yang kelima, hikmah di sebalik musibah. Yang keenam, pengajaran ayat. Jadi, hari ini 6 perkara ni mesti kita dapat dalam pembelajaran kali ini. Untuk yang hikmah ni, dia tengok kat sini dalam buku teks, takziah atas musibah rumah terbakar. Kawan dia lah. Kawan dia bagi email kepada seorang lagi kawan dia, mengucapkan takziah kepada kawan dia yang rumah dia terbakar. Assalamualaikum. Saya mengucapkan takziah atas musibah yang menimpa Anas sekeluarga 2 hari yang lepas. Saya berharap agar Anas sekeluarga bersabar dan sentiasa kuat semangat untuk meneruskan kehidupan. Yakinlah bahawa segala yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya manusia sentiasa diuji dengan kesusahan dan kesenangan. Firman Allah SWT, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa al-azizul ghafur. Dan dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup kamu untuk menguji siapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Dia maha berkuasa membalas amalan kamu, lagi maha mengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ini kat sini dia kata allazina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu sebagai nak tengok siapakah yang lebih baik amalan dia. Itu ujian dan musibah yang Allah berikan, nak tengok siapakah hamba-hambanya ni yang amalannya, yang kesabarannya lebih tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa manusia. Antaranya ialah termasuk ada 6 dekat sini, menguji tahap keimanan manusia. Jadi Allah memberi ujian itu yang pertama sekali nak menguji tahap keimanan manusia. Okey Mirza. Boleh buka kamera. Tengok ada orang ke tak ada. Boleh buka kamera. Suara jangan buka dulu. Suara mikrofon tu sekejap lagi. Kalau ada persoalan boleh tanya. Sekarang ni kalau ada pertanyaan boleh tulis dekat tu lah. Dekat mesej tu nanti Ustaz jawab. Okey. Yang kedua, membezakan antara mukmin dengan kafir. Hikmah orang yang bersabar ini nak bezakan dia ni orang beriman ataupun orang kafir. Orang kafir biasa dia tak sabar apabila ditimpa musibah. Yang ketiga, mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mendapat petunjuk daripada Allah. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia. Dan yang keenam, menghapuskan dosa dan mendapat pahala. Jadi, orang yang kena musibah tu kadang-kadang Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak terima taubat kita. Allah nak hapuskan dosa-dosa yang kita buat. Allah datangkan ujian. Sama ada kita sabar ataupun tidak. Macam inilah sekarang ni. Sekarang ni ujian apa yang kita lalui? Ujian tak boleh pergi sekolah. Kan? Ujian tak boleh pergi sekolah. Sama ada kita sabar ataupun tidak, itulah sebagai ujian. Jadi kita kena yakin bahawa Allah turunkan COVID-19 ni, virus ni, banyak ujian ni, banyak hikmah dia. Pertama sekali nak tengoklah keyakinan kita tu, sama ada kita sabar ataupun tidak. Yang kedua,
Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Oleh itu, bersabarlah dan banyak berdoa. Yakinlah bahawa Allah SWT akan memberikan ganjaran yang lebih besar. Akhir kata, saya mendoakan semoga Allah SWT mengurniakan kebaikan dan pahala kepada Anas sekeluarga. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum. Ini teks yang diberi kawan Anas lah dalam email nak menunjukkan hikmah-hikmah musibah yang perlu kita yakini dan perlu kita ambil iktibar. Okey. Dan yang terakhir sekali pengajaran ayat. Umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Ini daripada ayat 155 dan 156 tadi. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Yang pertama sekali, umat Islam hendaklah yakin kepada ujian dan musibah yang Allah berikan. Okey, itu kedua pertama. Yang kedua, orang yang beriman perlulah menghadapi musibah dengan sabar dan tabah serta bertawakal kepada Allah. Siapa yang beriman, dia perlulah menghadapi apa yang Allah berikan sebagai musibah itu dengan rasa penuh kesabaran. Yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah berputus asa apabila menerima sesuatu ujian ataupun menerima sesuatu musibah. Banyaklah benda-benda yang kita dapat daripada ujian dan musibah. Contohnya lah, kan, kalau kita sekolah, pasti ada ujian. Ujian tingkatan 1, peperiksaan pertama bulan 3 itu. Semua markah dah ada. Ustaz dah masukkan dalam senarai markah. Kan? Semua dah ada markah. Kelas hingga kelas merah, setakat ni ada yang bawah 50, seorang 2 je lah yang bawah 50. Itu Ustaz janji kan. Masa periksa, siapa yang bawah 50 ada dapat hadiah sikit daripada Ustaz. Itu sebagai ujian lah. Ujian yang kita dapat. Jadi, apabila dapat markah ujian, jadi kita jangan putus asa. Belajar dan belajar lagi terus untuk mendapat markah yang lebih tinggi daripada markah yang sebelumnya. Okey, sama juga dengan ujian yang Allah berikan. Kan? Apabila kita dapat ujian, kita jangan putus asa melakukan ibadah kepada Allah, bersabar kepada Allah, terus mengharap kepada Allah SWT dan minta kepada Allah datangkan yang lebih baik daripada apa yang hilang daripada kita. Okey. Nombor 4, orang yang beriman mesti melazimi amalan berdoa ketika ditimpa musibah. Kalau kita kena musibah, sebagai orang yang beriman, kita sentiasa berdoa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat yang selalu kita baca lah. Jadi selepasnya kita doalah bahasa Melayu pun boleh. Jadi kat situ Allahumma jurni wa akhlifni minha, kan. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah aku pahala dan gantikanlah apa yang lebih baik daripada yang aku hilang tadi. Ataupun doa bahasa Melayu pun tak apalah. Dan yang kelima, kita perlulah meyakini belas balasan surga dan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang sabar. Yang terakhir ini, Allah janjikan bahawa siapa yang sabar, Allah janjikan surga dan pahala. Kena yakinlah. Okey. Habis. Ketusan minda. Pernahkah anda berfikir bahawa tidak semua yang ada benci itu tidak baik untuk anda? Mungkin ada sesuatu yang tidak anda suka itu baik untuk anda. Inilah. Cara bersyukur kepada Allah dengan hati sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT dan yakin. Cara dengan lisan sentiasa memuji Allah, berzikir, bertakbir, bertahmid dan bertasbih.
dengan perbuatan sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan larangan dan berakhlak mulia serta suka melakukan kebaikan dalam kehidupan. Ini cara kita nak melakukan apa? Kesabaran, kita nak buktikan, nak tunjuk apa yang kita buat itu adalah sebagai kita punya cara menghadapi musibah yang Allah berikan. Okey, habis. Setakat ni saja untuk bacaan, untuk pengetahuan. Yang seterusnya, kerja yang seterusnya, kan, tengok buku modul latihan tu, modul nota, buat tajuk ni lah, sabar menghadapi dugaan. Alhamdulillah. Banyak yang bisa saya tambah. Okey, ada pertanyaan tak? Jadi ada dua tugas ni. Ada dua tugas. Yang pertama sekali, Ustaz nak minta siapa yang datang ataupun tak datang, nanti Ustaz akan send video pembelajaran hari ini dan send dalam grup supaya semua pelajar pertama sekali baca ayat ni, rakam dekat WhatsApp tu kan. Pergi dekat link Ustaz. Contoh lah. Ni Ustaz tunjuk. Sekejap. Ambil dekat ni, dekat WhatsApp ni. Nampak. Ambil dekat WhatsApp ni. Satu jingga, cari dekat situ, cari nama Ustaz. Mana nama Ustaz ada tak? Sini nama Ustaz ni. Tekan klik ke nama Ustaz tu. Kemudian hantar bacaan suara. Hantar contoh kat sini kan. Kat sini saya pesan pergi. Dekat sini. Mana? Bersangka baiklah. Mana orang Melayu kat sini? Wah, contoh. Kat sini, tekan mesej kat situ. Tekan bahagian suara ni. Tekan bahagian suara ni. Kemudian, baca ayat tadi. Baca ayat tadi, send dekat Ustaz. Okay. Baca ayat tadi, kemudian send dekat Ustaz. Boleh baca ayat tadi, kemudian send dekat Ustaz. Dan Ustaz akan rekod bacaan yang terbaik, yang bertajwid, fasih, lancar, bertajwid. Ustaz akan bagi band 6. Kan? Bagi bacaan. Yang lain-lainnya, Ustaz akan tengok kepada latihan yang Ustaz beri. Dalam buku modul tu. Dalam buku modul yang kamu ada kat kamu tu, kamu jawab. Siapa yang dah siap pun boleh hantar gambar. Kemudian hantar latihan tu kepada Ustaz. Hantar latihan kepada Ustaz dan Ustaz akan semak
Tulis nama, kalau guna nama samaran ke, guna nama apa, tulis nama. Contoh Mirza Zakif. Kan Mirza Zakif, bacaan tu tak dengar. Kemudian snap buku tu hantar personal. Jangan hantar dalam grup kelas. Hantar personal dan Ustaz akan catat dalam borang rekod DVD. Kalau dah buat dua-dua, nanti dari sekolah tak payah buat dah. Okey. Okey, ada pertanyaan tak setakat ni? Okey, Ustaz baca sikit. Ada. Cikgu, saya punya buku ada yang nota je. Betul. Buku yang nota je. Siapkan nota yang tu je. Siapkan nota tajuk ni lah. Tajuk sabar menghadapi. Tajuk ni lah. Tajuk ni, sabar menghadapi dugaan dan kehidupan pelajaran 8. Tengok buku nota tu, buat tajuk tu. Dah siap? Dah siap? Gambar, rekod gambar, hantar pada Ustaz. Ustaz nak tengok dah siap ke belum. Habis dah. Habis. Habis. Abang dah. Uish, diam ah. Tengah rekod tu. Ustaz mute. Tak dengar Ustaz. Okey. On. Okey, on. Dah mic. Okey, ada tak nak tanya tentang tajuk sabar menghadapi dugaan kehidupan ni? Yang tadi dua benda ni nanti bila-bila lancar lah. Suara bacaan ni minggu ni lah. Free ke tengok. Dah buka Al-Quran lepas maghrib ke. Rakam hantar ke Ustaz bacaan tersebut. Boleh Okey, kalau tak ada untuk hari ni sahaja. Untuk hari ni, ya, kita nak tengok tingkatan 1, tingkatan 2. Memang lambat. Satu Julai, ada hari ni, okey hari ni, ada dua, besok ada 1 Julai, hari Khamis. Okey, hari Khamis kita tajuk seterusnya lah, tajuk hadis. Hari Khamis, inilah tajuk hadis, kita akan belajar pada hari Khamis.
Kalau tak ada pertanyaan untuk hari ini, pembelajaran hari ini, dan jangan lupa kerja rumah yang Ustaz berikan, semoga siap. Siap, disiapkan. Dan nanti pun Ustaz akan send video ni dalam kelas bagi pelajar-pelajar yang tak mengikuti kelas online. Diorang boleh tengok dalam video ni dan buat tugasan. Tugasan pertama, baca surah Al-Baqarah ayat 155, baca surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, kemudian rekod send dekat Ustaz secara personal. Yang kedua, siapkan buku modul nota tajuk pelajaran yang ke-8, tajuk menghadapi musibah. Okey. Dan pelajaran yang ke-8, sabar menghadapi ujian kehidupan. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pesanan Ustaz, ikuti segala pembelajaran guru di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.